kes ni kita main tengok contoh 2.21 ni. Gate AB ni, alright, ada gate AB ni, cuma gambar tak apa nak clear lah ni. Okey, ni lah gate tu. Sebenarnya sepatutnya gate tu macam tu. Alright, gate tu, macam tu, itu gate dia. Okey, 1.8 meter long and 2 meter wide. Okey, 1.8 tinggi dia, 2 meter wide ni dia ke dalam. Okey, jadi ke dalam skrin tu 2 meter, yang kita nampak ni 1.8 dia punya height. Kemudian dia kata determine the hydrostatic force due to water on that gate and then find the center of pressure. Okay, determine the hydrostatic force, maksudnya dia tu cari magnitude dia lah. Kemudian cari dia punya location. Okay, kalau kamu ada kertas kat tepi, right, kertas kat tepi, sekarang bolehlah guna dah tu dan ambil note, alright, ambil note. Macam mana nak solve soalan yang dikaitkan dengan hydrostatic force. Konsep dia sama je setiap masa. Okay? Konsep dia sama je. Yang penting kamu follow je dia punya step dia. Jadi step yang pertama dia adalah kamu pertama baca soalan lah. Bila dah habis baca soalan tu, kedua ialah lukis free body diagram. Boleh? Lukis free body diagram. Yang ada kat depan kita sekarang ni namanya diagram, bukannya free body diagram. Okay? Jadi yang disebut sebagai free body diagram, seperti yang saya nak lakarkan ni ya. So katalah macam tu. Ini gate kita tu, gate AB tadi tu. Okay. And then jangan lupa lukislah lantai ni kononnya untuk nak pastikan kita ni ingat dia ni dia sampai kat lantai. Kemudian di sini ialah permukaan bebas dia. Okey, itu asas kita punya free body diagram, asas dia. Okey. Yang kedua, selesai je lukis gambar ni. Yang ketiga lah. Yang pertama baca, kedua lukis ni. Yang ketiga, mulakan dengan titik CG. Ingat tu, tiap kali mulakan dengan titik CG. CG ni apa? Tengah-tengah bahagian yang tenggelam. Yang tenggelam ni tinggi ni adalah 1.8. Jadi tengah-tengah dia ialah 0.9 ni lah. Jadi tulis kat tepi tu, tulis dia CG. Untuk pastikan inilah dia CG supaya kita ni nampak. Okey. Kemudian jangan lupa letakkan jarak dia daripada CG ke permukaan bebas. Kalau kamu guna kaedah kaedah tegak dalam kes ni, boleh tak? Dan nama dia ialah H bar. Okey. Kemudian lepas pada selesai dua tu, kita buat titik yang berikut je. Namanya ialah titik CP. Ingat dalam kepala, titik CP ni sentiasa berada di bawah CG. Dia tak akan ada di atas CG. Okey, dia mesti di bawah. Maka kita tanda titik kat bawah ni, panggil dia sebagai CP. Siapa CP ni? CP ni center of pressure. Betul lah center of pressure. Tapi untuk apa? Center of pressure ni adalah tempat daya hidrostatik bertindak. Boleh? Tempat hydrostatic force bertindak. Maka lukislah gambar force tu. Dan force ni, nampak tak? Bendali tu berada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Maka dia akan menolak ke sebelah kanan. Itulah dia punya direction dia. Tulis F dekat situ supaya nampak dengan jelas. Boleh, jangan F tu pendek. Nak panah tu pendek, jangan melukis. Lukis dia biar dia panjang supaya nampak. Jarak daripada CP ke permukaan bebas ni nama dia apa? HCP. Dia macam tu. Okey, lukis dia sebagai HCP. Inilah dia free body diagram tiap kali. Boleh bila nak menjawab soalan berkaitan dengan siapa? Hydrostatic force. Boleh. Kalau kamu ikut ni, saya rasa selamat je. Tak perlu kamu nak ulang fluid ni 2-3 kali. Alright. Kamu buat je ikut macam saya cerita ni. Boleh tak? Pertama sekali kena tahulah CG tu apa. TG tu tengah-tengah bahagian tenggelam. Boleh.
Kemudian kita letak titik CP. CP kat mana? Mesti duduk kat bawah. Yang mesti tu tak tahu saya nak cerita pada kamu macam mana nak ingat. Kecuali kamu usahakan sendiri. Latih kepala tu supaya mengingat. Right? Jangan kata, ini senang je, ini senang. Tak. Right? Ada benda senang, ada benda tidak. Yang ini kamu kena ingat. Right? Tak boleh pula nak ingat tu duduk menung dia boleh ingat. Tak, kamu kena usahakan. Boleh? Benda ni kena usaha. Bila dah betul kamu punya gambar rajah ataupun free body diagram ni, yang lain tu tinggal matematik je. Boleh? Yang lain tu tinggal apa? Matematik. Ni jangan lupa lah ni. Jarak dia daripada ujung gate tu ke permukaan bebas ni, jaraknya ialah 3 meter. Ini pun kena tulis kat tu. Right, kan? Ada pula yang tertinggal. Nampak tak? Okey, bila benda ni clear, dilukis dengan jelas, maka kepala kamu pun jelas, maka hati pun jelas, nampak kan? Terus dia tanya apa? Hydrostatic force. Terus tulis F sama dengan rho G H bar darabkan dengan A. Okey? Perlu ke kita tulis rho G Y bar sin theta dalam kes ni? Tak perlu kan? Di hujung tadi saya dah sebut. Kalau guna H, jangan sebut tentang Y. Kalau dah sebut Y, jangan sebut tentang H. Dia macam tu dia punya hukum dia. Okey? Dan barulah kita tulis, ini senang je lah. Bendalanya ialah air. Air ialah 9810. Ini dah suruh hafal dari tu. Okey, darabkan dengan H bar. Kita cuba tengok dalam gambar tu. H bar tu. Macam mana nak dapat H bar tu? Okey, macam mana kita nak dapat? Hilang lah dia. Sekejap. Okey, macam mana kita nak dapat H bar tu? Saya boleh tukar warna ke? Macam tak boleh. Okey, macam mana kita nak dapat H bar tu? Tengok gambar tu. H bar tu dari sini CG ke sini. Ini dah berapa ni? Ini ialah 1/8 bagi 2. Baru sampai sini. Kita nak sampai ke atas lagi betul. Jadi dalam ni kita berapa? 1/8 bagi 2. Tambahkan lagi dengan 3 meter ke atas. Betul. Darabkan dengan luas bahagian yang tenggelam. Yang tenggelam tu yang depan ni. Depan ni. Boleh. Tingginya 1/8. Dia tak? Lebarnya adalah 2 meter. Jadi 1/8 darabkan dengan 2 meter. Okey. Daripada situ kamu dapatlah jawapan dia. Berapa tu? Kejap ya. Kalau kita ambil kalkulator, kira 0.9 darab dengan pula. 0.9 plus 3.9 darab 9810 time 1.8 darabkan dengan 2. Boleh tak? Dapatlah jawapannya 137.7 kilonewton. Dah ni. Kotakkan jawapan. Tanda confident. Betul lah tu jawapan. 137.7 kilonewton. Nak tunjuk punya senang je kan? Boleh tak? Asalkan gambar tu clear, kamu ingat hukum. Boleh? Bila ingat hukum, gambar clear. Yang lain tu memang clear lah. Right? Tak ada lagi yang susahnya. Kemudian nak cari apa? Lokasi dia. Kan dia tanya ni, find the center of pressure. Tak ada lah dia tulis. Find the HCP. Tak. Dia sebut apa? Find the center of pressure. Jadi HCP dalam kes ni, tulis dulu sama ada. HCP sama dengan H bar pluskan dengan ICC sin kuasa 2 theta bahagikan dengan H bar A. Okey, H bar kita dah tahu dah. Alright, daripada atas tadi dah H bar ialah 3.9. Ni kat atas ni tadi 3.9. H bar dah ada. Area dah ada. Yang tak ada siapa? ICC. Yang tak ada ialah ICC. Okey, jadi macam mana pula kita nak cari ICC ni? Alright, macam mana nak cari ICC? Mari kita tengok hukum ICC. Alright, ni hukum ICC. Mula sekali, mari saya tengok pen ni, dia boleh tukar ke? Ni apa? Okey. Mula, kita ada segi 4 atau 4 segi. Satu saya lupa dah. Okey.
tapak ni biasanya kita panggil dia sebagai base. Right? Tapak ni biasanya kita panggil dia base. Yang bahagian menegak ni biasanya kita panggil dia sebagai H. H ni maksud dia height. Boleh? Bila bercerita tentang B dengan H ni, boleh? Bila bercerita tentang B dengan H ni, tidak semestinya B tu pendek, H tu panjang. Okay? Dia tak ada kena-mengena. Dia hanya bercerita tentang siapa? Yang mana base, yang mana height. Itu hukum yang kamu kena faham. Right? Dia tak ada kena-mengena apa? Dengan panjang pendek. Okay? Dia hanya lokasi je. Satu tu base, satu tu height. Okay. So sekarang ni, segi empat ni boleh diputar daripada tengah-tengah jasad dia. Jadi kalau diputar di tengah-tengah ni, yang ni nama dia C, yang ni nama dia C. Boleh. Jadi ICC dia sama dengan BH kuasa 3 bahagikan dengan 12. Macam tu hukum dia. Okey. ICC sama dengan BH kuasa 3 bahagikan dengan 12. Tapi segi 4 ni boleh juga berputar pada paksi memanjang dia, betul tak? Pada paksi ni yang dot-dot ni. Dia boleh juga berputar macam tu. Kalau berputar macam tu, ini bermaksud ICC dia sama dengan HB kuasa 3 bahagikan dengan 12. Nampak tak tu? Okey. Jadi bila ada dua equation daripada benda yang sama, dia akan menyebabkan kita apa? Confuse. Boleh tak? Kita kata, ini yang mana satu lah ni. Okey, yang mana satu. Ini menyebabkan kita macam apa? Jadi huru-hara. Boleh tak? Hydrostatic force tu senang. Yang susahnya apa? ICC dia kan. Second moment of area tu jadi susah. Jadi jangan guna HB kuasa 3. Boleh tak? Tinggalkan satu saja. BH kuasa 3 bahagikan dengan 12. Habis cik, kau dah diputar macam yang garisan dot-dot tu macam mana? Jadi untuk mengingatkan kamu, yang mana B, yang mana H, boleh tak? Dan supaya kita kekal dengan BH ni saja, maka kita gunalah kaedah yang disebut nama dia sebagai income tax. Nama dia apa? Income tax. Kamu bayar kan income tax? Right. Income tax. Tahun ni kerajaan nak dapat income tax yang banyak, betul? Nak dapat tax yang banyak. Kisahnya ialah income tax. Okay, income tax. Macam mana lah tu, Cik? Kisahnya macam ni. Orang yang gaji 3,000 kot, tak silap saya kan? 3,000 ke atas, right? RM 3,000 ke atas, dia kena bayar tax. Betul? Dalam bahasa lainnya apa? Dia kena potong. Perkataan apa? Potong. Potong apa? Potong gaji lah. Betul? Sebahagian gajinya dipotong. Alright? Kerana apa? Kerana nak bayar tax. Kalau dia bayar ambil yang bulan-bulannya tu kan. Alright? Potong tiap-tiap bulan, potong sikit-sikit tu sampai penuh untuk bayar 1 tahun punya tax. Boleh? Sementara siapa yang dapat RM kurang daripada 3,000, betul tak? Kurang daripada 3,000, maka dia tak perlu bayar tax. Bila tak perlu bayar tax, maka dia tak kena potong. Boleh faham ni? Simple ya kan? Yang kena potong itu ialah orang yang kita anggaplah dia ni apa? Kita anggaplah kaya nak senang cerita ni. Boleh. Maka yang harga yang gajinya 3,000 ke atas ni dianggap sebagai orang kaya. Boleh. Yang kurang pada 3,000 dianggaplah kurang kaya. Dapat ni? Okey. Jadi yang kaya tu kena potong bayar tax. Yang kurang kaya tak kena potong. Okey? Itu ayat dia. Tak kena potong. Jadi, cuba bayangkan sekarang, kalau B saya ni ialah 2 meter, boleh tak? H saya pun 2 meter. Nampak tak tu? Dua-dua sama panjang. Betul tak? B pun 2, H pun 2. Tapi antara B dengan H ni, siapa yang kaya? Kalau ikut persamaan ICC kita. Boleh tak? Ikut persamaan ICC kita, B, H kuasa 3. Nampak tak? B tu 2, H ni berapa? H ni kena 2 kuasa 3. Kamu perasan tak? Jadi H ni lah ialah yang kaya. Ini namanya yang kaya. Boleh faham tak? Jadi yang kaya ni siapa? Yang kena potong. Boleh faham tak ni? Yang kena potong siapa? Oleh CC. Nampak tu? CC. Tapi kat Malaysia ni yang kena potong tu sama. LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Okey. So tengok balik gambar kita ni. Nampak tak garisan CC ni dia memotong apa? Memotong H. Boleh tak? Maka yang kena potong tu ialah yang kaya. Dia tu H kuasa H kuasa 3. Habis bila sekiranya kamu ada yang dot ni, boleh tak? Yang kena potong ni kena siapa nama dia? B ke lagi nama dia? Dah tak boleh lah B yang kena potong ni. Hukum dia siapa? Yang kaya. Maka ini nama dia H. Maka dia lagi satu ni nama dia B. Boleh faham tak ni? Okey. Jangan kerana ini kamu punya salah jawab. Boleh? Jangan lupa income tax. Yang kena potong itu yang kaya. Iaitu H kuasa 3. Kalau tak kena potong, nama dia B. Jangan banyak cerita lah. Nama dia apa? Kamu tak berapa kaya lah. Macam tu lah nama dia. Kalau kena potong tu, memang kaya. Dia macam tu. Okay. Alright. Ingat analogi tu, insyaAllah yang the rest ni will be simple. Okay. Yang tu akan jadi senang. Kemudian kita ada segitiga macam tu. Ini pun sama. Base. Yang ni juga height. Boleh tak? Potong kat sini. Nama dia CC. Jadi ICC dia sama dengan BH kuasa 3 bagikan dengan 36. Ini pun sama hafal. Kemudian bulatan kamu boleh potong kat mana-mana 360 darjah. Jadi ICC dia sama dengan pi D kuasa 4 bagikan dengan 64. Boleh. Inilah 3 persamaan yang seelok-eloknya ingatlah di kepala. Boleh. Bila banyak ingat kepala ni, jadi dia punya sinopsis dalam kepala kamu tu akan sentiasa cuk memberi dia, jadi kepala tu akan jadi bertambah laju. Kalau banyak sangat yang kamu lupa, maka kepala tu makin lama makin tinggal sikit cahaya di dalam dia. Boleh. Maka latihlah menghafal. InsyaAllah dia akan memberi impact yang besar kepada kamu. Okey, dah dapat dah. Jangan lupa ni, 3 ni. Dan juga lembaga hasil dalam negeri. Okey, so kita balik kepada kita punya ni tadi. Alright, gambar kita ni tadi. Alright, kita nak cari siapa tadi? HCP. So kita pun tulislah HCP sama dengan H bar pluskan dengan ICC sin square theta dibagikan dengan H bar A. H bar dah ada dah tadi 3/9, betul? Mari kita tengok ICC, right? Saya tulis di sebelah kiri. Okey, ICC sama dengan BH kuasa 3 bagi 12. Okeylah cik, itu dah hafal dah. Habis soalannya mana B, mana H? Ya tak, ya juga, ya tak? Okey, so nak tahu dia ialah dengan cara apa? Letak pen kamu dekat atas ni. Okey, kalau kamu lupa letak dia kat atas. Ini pen. Kamu letak pen. Kenapa letak pen tu, cik? Pen tu melambangkan garisan siapa? OX. Boleh tak? Melambangkan garisan OX. Asalnya kan dia duduk atas tadi. Boleh? Kemudian apa kita buat tadi? Transfer. Betul? Pindahkan dia. Pindahkan mana? Pindahkan ke tengah-tengah pintu. Tengok ni pen kamu ni. Bila dia pindah ke tengah-tengah pintu, nama dia apa? CC. Nampak tu? CC. Boleh tak? CC ni potong siapa? Bila dalam gambar ni? Potong 1/8. Yang kena potong ni siapa? Orang kaya. Boleh faham ni? Okey, maka yang 1/8 ni ialah H. Yang B-nya siapa? B-nya ialah 2 meter. So tulislah 2 darab 1/8 kuasa 3 bagi 12. Ya Allah, senang ke tak? Alright? Senang tak? Okey, ini jangan lupa unitnya ialah meter kuasa 4. Meter kuasa 4. Punyalah senangnya tu. Okey, bila faham konsepnya, yang lain tu jadi senang. Jangan lupa, bila kamu lupa je, letak pen kat atas tu. Dekat mana? Dekat permukaan bebas. Melambangkan garisan OX. Kemudian kamu transfer. Transfer ke mana? Ke tengah-tengah jasad. Yang kena potong itu yang kaya. Tak kena potong tu kurang kaya. Okay? Alright. Dah, mari kita tengok berapa ke. 1.8 kuasa 3 darab dengan 2. Alright. Bahagikan dengan 12. Okay. Saya dapat 0.972. 0.972. Okay. Kita tak kotakkan dia sebab apa? Bukan itu yang dia tanya tu. Yang dia tanya ialah HCP.
Alright, so H bar kita ialah 3.9 pluskan dengan H kita 0.972. Kemudian sin kuasa 2, sudut ni berapa ni? Ini sudut ni. Ni gambar dalam gambar ni. Sudut dia 90 darjah. Boleh tak? Sin 90 ialah 1. H bar kita tadi berapa? H bar ialah 3.9. Darab pula dengan luas dia 1/8 darabkan dengan 2. Okey. Nah, ini kalau dikira dapat jawapan dia 3.97 meter. Nampak HCP. Senang ke susah tu? Senang kan tak? Okey, jadi HCP sama apa? 3.97 meter. Dah dapat. Jadi kalau orang tanya kat mana lokasinya? 3.97 meter diukur dari permukaan bebas. Okey? Perasan tak HCP tu berapa? 3.97. H bar berapa? H bar. Right? H bar ialah 3.9 meter. Nampak tak? HCP berapa? 3.97. Okey? Jadi sebab itu saya suka guna simbol dia HCHTP. Betul? Right? Saya suka guna perkataan ni sebab apa? Sebab kalau saya tanya kamu, macam mana nak eja CP? Macam mana eja CP? Siapa tahu eja CP? S-I-P-I, ya tak? Itulah CP. Right? CP. CP. Eja CP-nya S-I-P-I. CP tu apa? CP tu maksudnya apa? Dekat nak kena, betul? Kalau tak, CP ni maksud apa? Dekat je sikit je tak kena. Macam tu lah CP. Jadi cuba kamu tengok ni 3.97, ini 3.9. Bukan kena CP ke tu? Alright, sikit lagi nak kena. Alright, sikit lagi nak kena. Tapi yang pasti HCP ni mesti apa? Mesti lebih panjang sedikit daripada H bar.